Allah kata gitu. Sebab tu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Quran. Contoh daripada Al-Quran. Orang tanya Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Ya Aisyah, Aisyah kata kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ialah Quran. Mana kita baca Quran, kita tu dia akhlak Nabi. Apa saja Al-Quran suruh, maka Nabi lah yang pertama yang beramal. Al-Quran suruh maafkan kepada orang yang buat zalim kepada kamu, Nabi maafkan. Al-Quran suruh menghubungkan silaturahim, Nabi menghubungkan silaturahim. Al-Quran menyuruh berbuat baik kepada orang yang buat jahat kepada engkau, hai Muhammad. Nabi buat baik kepada orang yang buat jahat kepada engkau. Ini adalah akhlak yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala puji Nabi kita dengan mempunyai akhlak yang mulia. Sebab tu kalau kita tengok manusia ni, walaupun dia besar, alim macam mana pun, kalau dia tak ada akhlak tuan, dia boleh membawakan kepada rosak. Manusia kalau tak ada akhlak budi pekerti yang baik, maka dia itu sudah rosak. Walaupun dia orang besar, orang yang tinggi ilmu pengetahuannya. Itu Nabi Lahal, Allah SWT berfirman, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Sekiranya kamu, hai Muhammad, faddan, bengis, cengeng, ghalidhal qalbi, oleh kasarnya hati, lam faddu min hawlik, orang akan lari di sisi kamu. Kita tengok Nabi berdakwah, tuan, banyak orang yang masuk Islam dengan sebab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tak ada mukjizat yang lain, ada setengah mengatakan, ulama-ulama mengatakan bahawa kalaulah Nabi Allah tak bagi mukjizat yang lain, cukup akhlak baginda, budi pekerti baginda yang melambangkan kata dia menjadi Nabi, Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tinggi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil contoh dalam segi mana? Nak ambil contoh dalam segi suami yang bertanggungjawab, yang berbuat baik kepada anak-anak keluarga, tengok Nabi. Contoh daripada Nabi. Kalau kita nak tengok seorang yang berani dalam peperangan, tengok Nabi. Kalau kita nak tengok dalam segi kasih kepada kanak-kanak, cucu-cucu, macam kita sebagai tok wan, kita kena kasih kepada cucu anak-anak kita, tengok kepada Nabi. Semuanya kalau kita tengok, Nabi itu sebagai ikon kita, contoh yang baik, tauladan bagi kita. Allah Taala kita tengok, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Satu contoh tauladan yang baik. Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tengok mu'annah dirinya, tengok kepada Nabi. Kesian belahnya kepada umat dia, tengok kepada Nabi. Dan kesian belahnya dia kepada khadam dia. Kalau kita ada khadam kita, orang budak suruhan kita, bagaimana kita nak lakukan dengan orang di bawah jagaan kita, khadam kita, tengok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita tengok, Allah akan kasih kepada kita. Ikut apa saja sunnah dia, apa saja suruhannya, apa saja larangannya, Allah akan kasih kepada kita. Sebab tu, semuanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi contoh tauladan yang baik bagi kita. Dan di antaranya lagi, Nabi kita yang lebih daripada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, kerana Nabi kita diutus ke semua jin dan manusia. Para Nabi dulu-dulu
Allah utus hanya mereka kepada kaum mereka. Nuh kepada kaumnya, Syuaib kepada kaumnya, Musa kepada kaumnya Bani Israel. Dan Nabi SAW diutuskan kepada dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hatta kepada jin, makhluk jin dan juga manusia, dengan membawa kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata jin kalau kita tengok? Jin berkata dalam suratul Ahqaf, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin alim. Maksudnya, serombongan jin itu berkata, apabila mereka tengok mendengar Nabi baca Quran, hai kaum kami, jin kata, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu daripada azab neraka yang pedih. Kalau kita ini ayat ini nak tunjukkan kata Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Muhammad tu hatta kepada jin. Dengan sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia ada satu surah, mana surah Al-Jin. Pasal apa dia namakan surah itu surah Al-Jin? Kerana cerita berkenaan dengan perihal jin. Dan jin juga merupakan sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kalau kita jin pun beriman ya tuan. Ada kalau kita tengok macam kata surah Al-Jin itu dah. Pada satu ketika sebab turun ayat surah jin ni, Ibn Abbas berkata pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berjalan pergi ke pasar Uqal. Pasar Uqal ni apa ni di Mekah lagi pada masa itu. Nah, nama dia pasar Uqal. Sedangkan disekatkan di antara syaitan-syaitan dan di antara berita langit. Mana disekatkan langit itu tak bagi syaitan boleh naik. Apabila mereka nak naik pergi ke atas langit, nak pergi dengar rahsia-rahsia, mereka dibaling ataupun dipanah dengan bintang-bintang api. Kalau kita tengok dah. Jadi pada masa dulu ni hebatnya kalau kita tengok syaitan ni, dia boleh naik pergi ke atas langit, dia boleh pergi dengar berita daripada langit, rahsia-rahsia daripada langit. Allah Akbar. Ada jenis syaitan yang boleh naik pergi ke langit, dia pergi curi berita rahsia-rahsia langit. Hebatlah kalau kita tengok dah. Lepas tu kali ni depa nak naik tak boleh. Nak naik pergi ke langit, nak pergi dengar berita daripada langit tak boleh. Syaitan pun heran. Syaitan pun balik kepada kaum mereka. Lalu kaum mereka tanya, kenapakah kamu? Pasal apa ni? Mereka menjawab, kami disekatkan dari berita langit. Kalau kami nak naik, kami dipanah dengan bintang-bintang daripada api. Allah pelihara tuan kalau kita tengok dah. Lalu kaum mereka berkata, kaum mereka puak-puak jin-jin ni, puak syaitan ni, perkara ini tidak berlaku kecuali ada suatu kejadian di dunia.
Dia kata, kaum dia kata, pasti kena ada apa satu kejadian. Sebab dulu kita boleh naik ni. Langit tak disekatkan lagi. Kali ni tak boleh naik. Nah, lalu pok-pok syaitan ni, pergilah mereka memaksa pergi daripada timurnya, kepada baratnya syaitan. Tapi tengok dia pasal apa ni. Nah, ada satu kumpulan daripada jin, mereka menuju ke arah kawasan Tuhamah, nama tempat. Lepas tu mereka terus mari ke pasar Ukal. Nah, sekumpulan jin. Mereka dapati pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan solat subuh dengan sahabat-sahabatnya di kawasan satu nama dia Nakhlah. Nakhlah ni ialah jalan ke Taif. Nah, jarak perjalanan dia semalam daripada Mekah. Ada kawasan nama Nakhlah. Lepas tu jin ni mereka mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh. Allahu akbar, kalau kita tengok dah. Nah, lalu apabila mereka sudah dengar Al-Quran, mereka berkata, inilah kejadian yang menyekatkan kita daripada berita langit. India dia berkata, sebab inilah yang berita di langit kita tak boleh nak naik, dipanah dengan bintang-bintang. Setelah itu mereka balik kepada kaum mereka, serta mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran, Quran yang menakjubkan. Quran yang menakjubkan ni macam mana tuan-tuan? Ialah Quran yang mempunyai susunan yang cantik, mempunyai makna kandungan yang elok, yang bukan daripada cakapan manusia. Jin kata, Allah, Masya Allah. Jin dia tuan-tuan, dia faham Quran ada dia baca. Nah, ajaba, Quran dan ajaba ialah punya susunan yang indah, kandungan yang baik dan bahasa yang fasih lagi menarik. Kalau kita faham Quran, kita baca Quran, susunan Al-Quran, indahnya, fasihnya, menariknya Quran. Sebab itu para sahabat dulu dia banyak baca Quran, khatam dah khatam pula. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 60 kali dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok dah. Pasal apa? Pasal Quran tu adalah kalam Allah, kalam kekasih. Lepas tu tak jemu-jemulah kita baca Quran, khatam demi khatam. Khatam pasal kalam kekasih. Pasal kita kasih kepada Allah. Dan Al-Quran pula mempunyai susunan dia yang indah, kandungan dia yang baik, bahasa yang fasih, lagi menarik orang dengar baca Quran kalau dia faham isi kandungan dalam Quran. Masya Allah, kalau kita tengok itu Al-Quran. Lepas tu, apabila jin dengar Al-Quran, jin pun balik menyeru berdakwah kepada kaum mereka. Yang menyerukan kepada mereka mengatakan, kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi panduan kepada jalan yang betul. Maka kami pun berimanlah kepadanya, kepada Muhammad, dan kami sekali-kali tidak bersyirik akan sesuatu makhluk pun dengan Tuhan kami. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ayat ni. Maka turunlah ayat ni, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mana Nabi mula bukan tahu. Nabi waktu dia baca maya subuh tu, jin mana dia duduk dengar tu. Nabi bukan tahu kata jin duduk dengar dia duduk baca Quran. Allahu akbar. Kalau kita